Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kali ini cikgu akan membincangkan beberapa soalan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan subtopik pembahagi tembiring garis. Subtopik ini adalah subtopik yang pertama di bawah tajuk Geometri Koordinat bab 7 KSSM tingkatan 4. Jadi biasalah kan, biasa kalau kita dah habis belajar sesuatu subtopik, hujung sekali kita akan ada latih diri yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Tujuan dia supaya kita nampak bila kita belajar AdMath ni, pada situasi apa yang kita nak aplikasikannya. Okey, so sebelum kita tengok contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ni, kita perhatikan dulu pada the very short notes yang cikgu tulis. Okey, berkaitan tentang apa yang kita dah belajar sebenarnya untuk tajuk pembahagi tembiring garis ni. Okey, mula-mula kan kita belajar apa yang dimaksudkan dengan tembiring garis. Betul? Okey, tembiring garis ni maksudnya awak ada satu garis lurus. Okey, mesti garis lurus dan dia ada titik awal dan titik akhir. Kita tandakan dia A, B. Kalau nak buat CH pun boleh, Cikgu Hazwani. Kan? Okey, kita tandakan titik awal dan titik akhir. Dan kedua-dua titik ini kita tahu koordinat dia. Kita boleh tentukan koordinat dia. Okey, kemudian dia mestilah ada unit. Kita mesti tahu jaraknya berapa antara kedua-dua titik ni. Barulah dia jadi tembiring garis. Okey, lepas tu tengok sini pembahagi. So fokus kita adalah suatu titik yang membahagikan tembiring garis itu. Dalam kes untuk KSSM ni, kita tandakan titik tu sebagai titik P. Tak kisahlah macam mana cara pun dibahagikan tembiring garis, asalkan titik itu berada di atas garisan tembiring berkenaan. Okey, kita kirakan dia sebagai pembahagi tembiring garis. Okey, dan bahagian yang dibahagikan ini ada nisbahnya. Okey, untuk bahagian yang berdekatan dengan titik awal, kita letakkan nisbah dia M, simbol dia M. Untuk bahagian yang berhampiran dengan titik akhir, kita tandakan dia sebagai N. Dan nisbah ataupun ukuran jarak antara titik A, P dan juga P, B, kita boleh bagi sebagai M kepada N. Titik P ini kita boleh tentukan juga koordinat dia. Dengan syarat, mesti kita tahu MN dan juga koordinat untuk titik A dan titik B. Dan kita masuklah ke dalam rumus. Okey, kalau perhatikan rumus cikgu ni, dia berlainan sedikit dengan rumus SPM di bahagian pengangkanya. Kalau bahagian pengangka, rumus SPM dia bagi NX1 dulu and then tambah MX2. Okey, tapi cikgu buat terbalik. Okey, sebab cikgu lebih biasakan terus pakai daripada gambar rajah tembiring garis. Cikgu tak biasa sebenarnya pakai rumus untuk tajuk ni lah. Okey, so biasa apa yang cikgu buat adalah cikgu dapatkan nilai M, kemudian M ini kita terus darabkan dengan X2. Okey, tengok dia bersilang dengan N. Sebab N kita akan darabkan dengan X1. Okey, M darab X2, N darab X1 kan bersilang tu. And then perkan dengan M tambah N. Itu kalau nak cari X. Kalau cari Y, okey, kita buat vice versa lah, benda yang sama lah kan. M darabkan dengan Y2, N darabkan dengan Y1, okey, tambahkan, lepas tu perkan dengan M tambah N. Nampak? Ada orang tengah meniaga. Okey, so kita terus pergi ke soalan. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, like dan share. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Hopefully soalan ni jelas pada video sebab cikgu just photostat je kali ni. Soalan panjang. Ada gambar rajah pula tu. Tak larat nak tulis. Okey, so kita photostat sahaja. So soalan yang pertama, dia kata rajah di sebelah menunjukkan koordinat dua orang pemain bola sepak P dan Q. So kita ada koordinat untuk P dan Q. Kedudukan, astaghfirullahalazim, cikgu baca yang bawah. Okey, koordinat bagi pemain P dan Q masing-masing ialah 46 dan 40, 45. So maksudnya pemain P koordinat dia 46, pemain Q koordinat dia 40, 45. Dan kedua-dua koordinat ini telah pun ditandakan di dalam soalan, dalam gambar rajah.
So tak perlu kita nak label. Kalau dia tak beri dalam gambar rajah, awak kena label, okey? Kemudian apa dia kata? Pemain P ingin menendang bola kepada pemain Q. Oh, dia nak sepak bola. Tetapi bola itu jatuh di kedudukan 2/3 di sepanjang garis lurus. Okey, perhatikan ayat di sini. Bola itu jatuh kedudukannya 2/3 sepanjang garis lurus menuju pemain Q dari pemain P. Jadi pemain P sepak bola, bola tu tak dan sampai kat Q, dia jatuh. Jarak yang dia jatuh ni adalah 2/3. Okey, 2/3. And then tentukan koordinat bola semasa bola itu menyentuh permukaan padang. Soalan dia nak koordinat bola semasa bola menyentuh permukaan padang. Jadi awak boleh bayangkan tak, pemain P, okay, dia nak sepak bola tapi tak sampai kat Q. Dia melantun dekat sini. Jadi soalan ini mahukan awak cari koordinat kawasan yang ini. Okey, kawasan di mana bola tu melantun dan kena pada permukaan padang. Okey, lepas tu apa maklumat yang dia dah bagi? Dekat dalam soalan dia dah bagi pada kita yang dia kata bola ni jatuh kedudukannya 2/3 di sepanjang garis lurus. Maksudnya awak dah boleh tulis dekat sini, okey. Kedudukan ini adalah 2/3. Okey, kalau kita dah tanda situ 2/3, awak rasa kan jarak antara bola tu nak pergi dekat Q, awak rasanya lah berapa lagi baki dia. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Okey, kita bayangkan macam dalam satu pizza lah, okey. Satu pizza, kita ada macam mana kita kata? Sekeping pizza. Ya. Okey, kita ada sekeping pizza, 2/3 daripada pizza tu dah dimakan. Berapa yang tinggal? Berapa slice tinggal? Macam mana awak nak tahu berapa slice yang tinggal? Kita ada sekeping pizza ni. So, caranya adalah satu sekeping pizza awak tolakkan dengan 2/3 yang dah dimakan. So, tinggal lagi 1/3. Jadi, tinggal lagi satu slice lah maksudnya. Okey, di sini juga boleh kita katakan yang satu pizza itu dibahagi kepada 3 bahagian yang sama besar. 2 daripada 3 bahagian tu dah dimakan. Tinggal 1 bahagian lagi. Okey, itu maksud dia. Kita bagi contoh makan. Tengah-tengah hari petang-petang ni kan sedap nak makan kan. So, kita bagi contoh makan. Okey, jadi maksudnya kat sini antara bola nak pergi ke titik Q, bakinya ada lagi 1/3. Okey, kalau kita nak pakai M dengan N ni, guna 2/3, 1/3, dia macam nampak macam kompleks sikit kot. Sebab dia melibatkan nombor pecahan kan. So, kita boleh simplify dia. Okey, kita boleh mudahkan dia. Cara dia macam mana? Okey, cara dia macam ni. Kita tahu M kepada N, kita boleh tulis dia sebagai M per N. Betul? Okey, jadi kalau ini adalah pembahagi tembiring garis, kawasan yang dekat dengan titik awal, ini kita tandakan sebagai M. Kawasan yang dekat dengan titik akhir, kita tanda sebagai N. Betul Okey, jadi sekarang kita akan masukkan nilai untuk M dan N ke dalam M per N. Maksudnya kat sini, M kita adalah 2/3, N kita pula adalah 1/3. Okey, mudahkan. Bila awak mudahkan, awak akan dapat M per N sama dengan 2/3 bahagi 1/3. Buat bahagi ya, 1/3. So, awak dapat 2. Bila awak dapat 2, sebenarnya awak dah boleh terus keluarkan nisbah. Okey, awak terus boleh keluarkan nisbah. Tapi kadang-kadang ada student yang dia tak faham macam mana kita nak nisbahkan. Sebab cikgu dah ajar sebelum ni, kalau nak buat nisbah daripada pecahan ni, kita boleh direct ambil atas dengan bawah. Tapi persoalannya 2 ni nombor bulat. So, kita boleh tukar sebenarnya 2 ni jadi pecahan. Iaitu kita perkan je dengan 1. Kalau perhatikan 2/1 nilainya adalah 2. Okey, faham yang tu? Okey, jadi kita keluarkan untuk nisbah. Kita akan dapat nisbah M kepada N sama dengan ambil nilai pengangka 2 kepada ambil nilai penyebut 1. So, M kepada N nisbahnya adalah 2 kepada 1. Nampak? Dia dah jadi nombor bulat yang lagi easy peasy untuk kita pakai masuk dalam koordinat. Masuk dalam koordinat. Masuk dalam rumus untuk cari koordinat. Okey, so kita catatlah kat sini. Nanti lupa. Okey, so M kita berapa? M kita 2. N kita 1. Okey.
Dan kita nak pakai rumus. Rumus apa kita nak pakai? Kita pakailah rumus untuk cari koordinat tembereng garis, iaitu P dalam kurungan X, Y sama dengan kurungan. Kena kurung sebab dia adalah koordinat. So, mesti kena kurung. And then M X2 tambah N X1 per M tambah N, koma MY2 tambah N Y1. Tengok tu. M cikgu dah jadi N. N cikgu dah jadi M. Balik buat cakap. Okay, padam. Salah. Nanti sendiri yang keliru. Okay. Lepas tu, perkan dengan M tambah N. Alright. Okay, so kita masukkan. Tapi kalau perhatikan dalam rumus tu dia ada X2 dan X1, Y2 dan Y1. Jadi step sebelum itu adalah label siap-siap koordinat awak. Mana satu X1, mana satu Y1. Mana X2, mana Y2. Okey? Dah label baru senang. Biasanya kita akan letak X2, Y2 koordinat yang dikedudukan lebih tinggi. Okey, so sini kita letak X2, Y2. Sini kita letak X1, Y1. Okey. Barulah boleh terus masuk dalam rumus. So, kita nak cari kedudukan bola tu jatuh. Koordinatnya sama dengan, okey, M2. X2 kita 40. Tambah N kita 1. X1 kita 4. Perkan dengan 2 tambah 1. Okey, M tambah N. Koma, and then kita buat M2 Y2 45 tambah N1 Y1 6 per 2 tambah 1. Okey, so tekan je kalkulator. 2 dalam kurungan 40. Okey, tutup kurungan tambah 1 dalam kurungan 4 bahagi dalam kurungan 2 tambah 1. Kita dapat jawapan dia 28. So, kurungan jangan tertinggal. 28, koma. Okey, kemudian 2 dalam kurungan 45. Tambah 1 dalam kurungan 6. Bahagi dalam kurungan 2 tambah 1. So, kita dapat jawapan 32. Jadi, inilah dia koordinat di mana jatuhnya bola itu. Okey. Jadi, dah siap jawapan macam biasa. Garis. Jadi itulah jawapan untuk soalan nombor 1. Dah siap? Senangnya soalan kan? Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Masih lagi dalam latih diri yang sama. Okey, soalan nombor 2 dia kata, rajah di sebelah menunjukkan pelan sebatang lebuh raya lurus antara dua bandar A dan B. So, ni bandar A, ni bandar B pada suatu satah kartes. Okey, seorang jurutera ingin membina 2 buah rumah. 2 buah rumah. Okey, 2 buah rumah rehat. Tertinggal pula perkataan ni. Antara 2 buah bandar itu, maksudnya antara bandar A, bandar B ada 2 ketui rumah rehat. Dengan keadaan kedua-dua buah rumah rehat membahagi lebuh raya kepada 3 bahagian yang sama jaraknya. Okey. Jadi, poin dia yang penting duduk dekat bawah. Lebuh raya ni terbahagi kepada 3 bahagian yang sama jarak. Jadi, awak kena bahagikan dulu kepada 3 bahagian yang sama jarak. Okey. So, kita bahagikan 3. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Okey, nampak Lepas tu soalan. Tentukan koordinat kedua-dua buah rumah rehat itu. Okey, jadi kita kena letak posisi rumah rehat. Okey, dia sebab dia dah pakai A, B. So, kita letak rumah rehat tu A kecil, B kecil. Okey, nampak? Dan kalau kita nak letak dengan syarat, sebab dia kata rumah rehat tu kedua-duanya membahagikan lebuh raya 3 bahagian yang sama jarak. So, kita kena letak secara sama rata kedudukan dia. Okey? So, kalau sini bandar A, sini bandar B. Jadi ada 2 tempat je lah yang betul-betul sama nanti jarak dia untuk rumah rehat tu, iaitu di sini rumah rehat A dan di sini rumah rehat B. Boleh nampak? Okey.
So sekarang sebab dia nak koordinat kedua-dua buah rumah rehat itu, jadi cikgu akan pecahkan tembereng garis ini kepada 2. Kepada 2. Okey, tengok macam ni cikgu buat. Yang pertama, cikgu akan buat macam ni. Okey, sini titik A, sini titik B. Okey, kemudian kita bahagikan kepada 3 kan? 1, 2, 3. Okey, cikgu buat yang ini khas untuk rumah rehat A. Kemudian yang kedua pula, sini titik A, sini titik B. Okay, kita bahagi kepada 3. Cikgu buat kat sini khas untuk rumah rehat B. Kenapa cikgu pecahkan jadi 2? Rasa-rasanya. Kenapa? Okey, sebab kalau perhatikan, untuk cari koordinat A, rumah rehat A, dan juga untuk cari koordinat rumah rehat B, awak akan menggunakan nilai M dan N yang tak sama. Seriously speaking. Okey, tak apa. Sebelum kita buat yang tu, jom kita labelkan dulu dia punya koordinat untuk titik A, B. Okey, titik bandar ni, sini negatif 4, 5. Sini adalah 5, 2. Sini negatif 4, 5. Sini adalah 5, 2. Okey. Jadi kita akan cuba buat M dan N. Okey, kalau perhati gambar rajah ni, apa dia color cikgu boleh pakai ni? Ingat ini rumah rehat A. Jadi di sini M. Di sini N. Betul? Ini rumah rehat B. Di sini M. Di sini N. Nampak tak sama? Nampak tak? Nampak tak? Nampak kan? Okay. Lepas tu nak cari nilai untuk M dengan N tu sangat easy peasy. Sebab, kenapa cikgu kata easy peasy? Dengar macam belagak aja. Sebab dia bahagi pada 3. Jadi setiap satu sektor ni, sektor ambil kau, setiap satu bahagian ni adalah 1 unit. So 1/3, 2/3, 3/3. Itu maksudnya. Okay, so kita tentukan untuk cari rumah rehat A dulu. Okay. M dia adalah, tengok dia satu bahagian je. So dia adalah 1/3. Tengok sini, N dia adalah 1, 2. 2 bahagian saja. So N dia adalah 2/3. Boleh tak kita nak mudahkan? Boleh. Okey, kita boleh tulis sama ada 1/3 dengan 2/3, ataupun kita just ambil 1, sini 2. Sama je. Betul tak? Tetap 3 bahagian, dan bila awak tambahkan tetap akan dapat keseluruhan jarak. Okey, so kita ambil nombor bulat lah. Kita tak nak 1/3 ni. Kita ambil M ni sebagai 1, N ni kita ambil sebagai 2. 1 bahagian, 1, 2. 2 bahagian. Okey, faham yang tu? 1 tambah 2 dapat 3 bahagian total. Okey, saja cikgu buat 1/3 nak kesinambungan dengan soalan 1 sebenarnya. So, kita dah ada semua. Jadi, kita boleh terus masuk koordinat. Sebab kita dah buat A kecil kan, sebagai dia punya simbol rumah rehat. So, kekalkan ia. A dalam kurungan X, Y sama dengan, rasa-rasanya boleh masuk terus tak rumus tanpa kita buat rumus. Okey, kita buat satu rumus general lah kat tengah-tengah ni, untuk rujukkan. Okey, kita buat kat sini. P, X, Y. Ya Allah, tak muat. Sama dengan M X2 tambah N X1 per M tambah N, koma, M Y2 tambah N Y1 per M tambah N. Tutup. Okay, so ini adalah dia punya rumus. Okay, ini dia punya rumus. Nampak lah? Tak nampak. Okey, jom masuk. Cikgu selalunya tak salin rumus ni sebab cikgu terus begitu silang. 1 darab 5. 1 darab 5 tambah 2 darab negatif 4. 2 darab negatif 4 per 1 tambah 2. Koma 1 darab 2 tambah 2 darab 5 per 1 tambah 2. Okey, terus cikgu masukkan daripada rumus sama dengan, okey, tekan terus kalkulator. Ini tak ada masalah dah, tekan terus ni. 1 dalam kurungan 5
tambah 2 dan kurungan negatif 4 bahagi dengan, tengok 1 tambah 2 dapat 3. So negatif 1. Okey, lepas tu buat untuk y pula. 1 dan kurungan 2 tambah 2 dan kurungan 5 bahagi 3. Dapat 4. So koordinat rumah rehat yang pertama adalah negatif 1, 4. Okey, kita pergi sebelah. Okey, untuk cari B. Untuk cari B, rumusnya adalah, muat tak? Muat kot. Sekejap cikgu garis. Bagi nampak senonoh sikit. Okey, so kita cari B. Rumah rehat B. Oish. Okay, sama juga X, Y. Okay, sekarang kita akan tentukan M dia dulu. M dia ada 2 bahagian. So M nilainya 2. B dia, B pula, N dia ada 1 bahagian. So nilai dia 1. Okay, sama dengan masuk rumus 2 darab 5 tambah 1 darab negatif 4 per 2 tambah 1 koma. Okay, lagi sekali untuk Y pula. Allah, apa cikgu buat tu? Padam. Wih, tak boleh kontrol tangan ni. So 2 darab Y dia 2. Okay, tambah. Wah, tak muat. 1 darab 5 per 2 tambah 1. Okay, sudah masuk. Tekan aja kalkulator. 2 darab 5 tambah 1 darab negatif 4 bahagi 3. Sebab 2 tambah 1 3 kan. So kita dapat jawapan dia 2. So dalam kurungan 2. Okay, next. 2 dalam kurungan 2 tambah 1 dalam kurungan 5. Ni 1, 5. Ya Allah, tak nampak kedekut ni pasal. Bahagi 3. Dan kita dapat jawapan dia 3. Okay, so dapat tak koordinat untuk kedua-dua rumah rehat? Dapat kan? Jangan lupa kesimpulan. Bukan jangan lupa subscribe. Jangan lupa kesimpulan. Subscribe tu jangan lupa juga. So kesimpulannya, koordinat yang pertama adalah negatif 1, 4. Dan koordinat yang kedua adalah 2, 3. Okay? Boleh faham tak? Susah ke senang? Senang kan? Yang susahnya kita nak memahamkan soalan. Okay, soalan seterusnya masih lagi dalam latih diri 7.3. Soalan yang 3. Ya Allah, stres ni. Aish, tak simetri langsung melipatnya. Okay, baca soalan. Yang penting jawapan betul. Okay, soalan dia, rajah di sebelah menunjukkan kedudukan 2 ekor anak itik. Kuek. H dan K pada suatu sarta kartes. And then diberi koordinat anak titik H. Okay, ialah negatif 3, negatif 2. Dia dah label. Dan koordinat anak titik K ialah 6, 10. Okay, pun dia dah label. Kedua-dua anak itik itu berjalan ke arah satu sama lain dengan hal laju yang berbeza. Dan bertemu di titik L. Okey, dia bertemu di titik L. L aja kena sebut dalam video cikgu. Okey, hal laju anak titik H ialah 2 kali ganda hal laju anak titik K. So, H bergerak lebih laju 2 kali ganda pada K. Jadi, maksudnya, H ni, dia akan, contohlah, sebab dia bergerak 2 kali ganda lebih laju kan. So, kalau H ni, dia dah jalan 2 unit, K ni baru jalan 1 unit. Itu maksudnya. H dah 2 tapak, K baru 1 tapak. Kalau H ni dah 2 km, K baru 1 km. Okey, boleh faham yang tu? Hal laju anak titik H ialah 2 kali ganda hal laju anak titik K. Okey, ni kita dah bincang. And then A, nyatakan nisbah HL kepada LK. Nisbah kita dah cerita dah tadi. Betul tak? Okey, kita tanda je lah. Kita buat garisan dulu. Yang kita garis. Kita wujudkan. Ya Allah, melekat. Okey, kita wujudkan tembereng garis. Okay, sekarang kita nak cari L. Agak-agak lah, agak-agak. Kita dah kata tadi H ni dia jalan lagi laju pada K. Maksudnya H ni kuek. Dia dah 2/3 jalan, K baru 1/3. Jadi sini M, sini N. Boleh teka dah rasanya ni. M ni 2, N ni 1. Dan kita dah kata tadi, kalau H dah sampai 2 km, N baru gerak 1 km. So nisbah HL kepada LK. Soalan A.
Okey, nisbah HL kepada LK. Oi, senang ya. HL, cikgu tak label L. Label kali lain lah. Poing. Okey. So, HL nilainya 2. LK nilainya 1. Dah siap. Tu je. Selalu macam tu lah respon budak-budak 4A. Bila jalan kerjanya begini. Tu je cikgu. Sampai situ je. Tak bersyukur betul. Okey, B. Cari jarak anak titik K. Okey, dari titik asalnya. So, K jarak dia dari titik asalnya apabila anak titik K bertemu dengan anak titik H. Dia kata tadi titik pertemuan adalah dekat L. Okey, so dia suruh cari jarak. Maksudnya dia suruh cari N dekat sini. Okey, kita nak tahu L. So, kita kena tahu L dulu. Tahu L dan kita tahu N ni berapa. Okey, kita kena tahu L dulu. Kita tahu L, kita ada koordinat dan kita boleh kira panjang untuk jarak yang sebenar lah. Sebab N ni nisbah. M dengan N ni adalah dia punya nisbah sahaja. Okey, so kita kena cari L dulu. Okey, kita akan pakai rumus. PXY sama dengan dalam kurungan MX2 tambah NX1 per M tambah N, MY2 tambah NY1 per M tambah N. Tutup. Okay, kita akan pakai rumus yang ini. So, B. Okay, soalan B lah. Tukar P dengan L sebab titik L kan dia bertemu. So, LXY sama dengan M kita 2X2. Lupa pula nak tanda X1, X2. Okay, X2 duduk atas X2, Y2 kat sini. Sini X1, Y1. Okay. And then kita dapat 2 darabkan dengan 6 tambah 1 darabkan dengan negatif 3. Perkan dengan 2 tambah 1, koma. Okey, seterusnya untuk L pula M. Nampak? Cikgu selalu melalut tulis M. Tak masukkan nilai M. Buang masa betul. Okey, so M adalah 2. And then Y2 kita 10. Okey, tambah N kita 1. Y1 kita adalah negatif 2. Perkan dengan 2 tambah 1. Okey, kalkulator. Senang betul kan? Masuk-masuk rumus kalkulator. Masuk-masuk rumus kalkulator. Untunglah ada kalkulator. Okey, bahagi dengan 2 tambah 1, 3. So, kita dapat kat sini koordinat X dia 3. Okey, kita ambil Y. Untuk Y pula. Tambah 1 dan kurungan negatif 2. Bahagi 2 tambah 1 pun 3. So, kita dapat 6. Okey. So, first step adalah kita cari koordinat untuk titik L. So, titik L koordinat dia adalah 3, 6. Okey, itu kita dah tahu. Sekarang, koordinat L adalah 3, 6. Yang kita nak cari adalah N. Jarak sebenar antara titik pertemuan L ni dengan titik asalan K. Itu soalan dia. Dia nak tahu jarak anak titik K dari titik asal, daripada tempat dia datang ni, bila dia bertemu dengan anak titik H. Dia bertemu dengan anak titik H dekat titik L. Okey, so kita lukis dulu dia punya tembereng garis untuk membayangkan jalan kerja kita. Okay, apa yang perlu kita buat. Jadi kita akan lukis dulu tembereng garis. Ya Allah, tak muat dah. Macam mana ni? Macam mana ni? Okay, so ni tembereng garis kita. Let's say sini L lah. Cikgu potong cikgu ambil yang jarak antara K nak pergi ke tempat bertemu L tu saja. So K kita adalah 6, 10. L kita adalah berapa tadi? 3, 6. L kita 3, 6. Dia suruh kita cari jarak. Inilah. Poing. So, apa idea yang kita ada kat sini? Siapa nampak? Apa idea yang kita ada? Siapa nampak? Cepat. Okay, kalau perhatikan kat sini, kita boleh buat teori Pythagoras. Okay, kita boleh bentuk segitiga bersudut tegak. Kemudian kita guna teori Pythagoras untuk cari dia punya kecerunan. Okay, ataupun hipotenus. Okay, so nak cari teori Pythagoras. Nak guna teori Pythagoras, kita kena tahu panjang yang ni lah. Yang kali hijau yang kita dah buat ni kan. Kita tahu panjang dia. Okay, ingat tak dalam kelas cikgu ada ajar nak tentukan titik sini macam mana?
Ingat tak? Ingat tak? Ingat tak? Ingat tak? Okey. Cuba awak perhatikan untuk K. K ni kalau kita letaklah benda ni kat satu paksi sata kertas. Sini X, sini Y. Okey. K ni dia selari dengan Y, betul? K selari dengan Y. K selari dengan Y. So rasanya titik K dengan titik yang kat bawah ni sama tak dia punya nilai X? Dia berada di X yang sama, betul? Okey. Jadi kita tahu titik ini X nya adalah 6, sama dengan K. Okey, kita tengok pula, nak tahu titik Y dia pula, kita tengok garisan L ni. Garisan L ni dia selari dengan paksi X. Dia selari. Okey, so rasa-rasanya adakah nilai Y dia akan sama? Mestilah sama kan? Titik L dengan titik kat sudut tegak ni sama nilai Y dia. Jadi di sini nilainya 6. Dah boleh kira jarak. Macam nak kira jarak? Ingat lagi tak caranya? Macam nak kira jarak? Berapa panjang daripada titik K nak pergi ke sudut tepat ni? 6 sama. So 10 tolak 6 awak dapat 4. Jadi panjang antara, okey, kita namakan ni sebagai O lah. Okey, so panjang antara KO adalah 6 unit. Okey, K pergi ke O 6 unit. 6 unit 4 lah. 10 tolak 6 4. Wih, mengarut cikgu ni. 10 tolak 4 ni cikgu betul kan? Sekejap lagi tunggu dia kering. Okey, yang ni pula daripada L pergi O. Okey, L pergi O, kita tahu jarak dia. Yang bezanya adalah X, Y dia sama, bezanya adalah X. So kita tolakkan X dengan X lah. 6 tolak 3 kita dapat 3. So jaraknya 3 unit. Jadi, untuk menggunakan teori Pythagoras, apabila awak ada satu segitiga bersudut tegak dan awak ada di sini KO tadi, KO awak adalah 4 dan di sini K, sini O, sini L. Dan di sini LO awak adalah 3. So awak nak cari yang bahagian hipotenus ini, awak akan buat macam mana? Ingat lagi tak? Awak kena buat macam mana? Sekejap panjangkan garisan. Okey. Untuk cari bahagian hipotenus, awak mestilah, okey, kita tandakan hipotenus ni sebagai H lah, hipotenus. So nak cari hipotenus, okey, awak mesti punca kuasakan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Tekan aja kalkulator. Okey, punca kuasa dalam kurungan 3 kuasa 2 tambah dalam kurungan 4 kuasa 2. Okey, kalau kalkulator cikgu dah baca tau. Kalkulator awak kena kurung. Kurung 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Tutup kurungan. Okey, sebab kita nak kalkulator kita buat yang dalam dulu, kemudian baru dia buat punca kuasa. So awak dapat jawapan dia 5. Kalau form 5 cikgu, diorang tak payah buat hipotenus Pythagoras ni semua dah. Sebab dia tahu bila dapat 3, 4, sini mesti 5. Dia serangkai. Okey, untuk teori Pythagoras, dia tak akan ubah nombor lain. Ni memang dah constant macam tu. Okey, so berapa jarak dia? Jaraknya adalah 5 unit. Sebab dia tak bagi ni kan, dia tak bagi tahu km ke berapa ke. So kita pakai unit lah. Jadi jawapan akhir dia, sebab 5 ni adalah nilai hipotenus. Dan hipotenus yang kita nak cari tadi kan, dia punya jarak, okey, daripada titik dia jumpa dengan titik asal dia datang. So kita boleh buat kesimpulan terus. Kesimpulannya, jawapan dia adalah 5 unit. Okey, jaraknya adalah 5 unit. Dah habis dah soalan latih diri 7.3. Sekejap je kan? Tak lama pun kan? Setengah jam je video. Okey betul tak? Okey. So kalau ada apa-apa soalan yang melibatkan pembahagi tambahan garis ni, awak boleh terus komen dekat bahagian video cikgu. Kalau ada soalan yang tak boleh nak buat pun, just komen. Nanti cikgu akan buat video khas untuk jawab soalan awak tu. Okey? So jangan lupa macam biasa, subscribe, like dan share. Terima kasih.